Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bimawasi'il khairat wa fikr ma syaa min ibadihi min ibadihi al-mu'minina li hidayatihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma zukna fahma wa ilma wa hikmata wa aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma. Allahumma bayyin waffiq fassih lisani li qira'atil Qur'an wal hadith wal azka wal ad'iyah خطابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Yani katakanlah, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, kurniaan Allah, taufik, hidayah. Apatah lagi Allah Ta'ala takdirkan kita duduk di dalam majlis ilmu selepas kita sembahyang maghrib berjamaah, maka kita tidak dapat iaitu dapat pahala nisbah duduk dalam majlis ilmu, dan iaitu satu lagi kita duduk dapat pahala nisbah kita menunggu sembahyang Isya. Maka itulah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengok dalam perbahasan berkaitan halal haram dalam kitab Imam Ghazali, sebagaimana kita sebut, lepas hak seseorang tu fardu, kita disuruh belajar ilmu berkaitan akidah, kerana hari-hari kita kena mentauhidkan Allah. Kita disuruh belajar ilmu fiqh, iaitu hari-hari kita buat amalan zahir antara sembahyang, dan kita disuruh belajar berkaitan ilmu tasawuf ataupun ilmu fi'l tark, ilmu meninggal. Maka kerana ilmu tasawuf itu dia mengesahkan sama ada amalan kita terima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sifat riya, sifat wujud, takabbur dan lain-lain lagi, maka apabila kita duduk di dunia, maka kita disebut mukallaf akibali. Maka bila kita tengok dalam kitab-kitab syarat wujud, syarat wajib, kalau sembahyang dipanggil syarat wajib. Nak jatuh wajib pada seorang tu, syarat dia apa?
syarat. Kita kena tahu syarat tu sesuatu yang terhenti padanya, ma yatawaqqafu alaihi, tetapi dia keluar daripada juz. Mana dah ada syarat tu cukup dah. Itu syarat. Jadi kalau syarat seseorang nak sembahyang, dia mesti akil balik. Itu syarat wajib. Dan syarat sah, syaratul sah, syarat pada sah tu mesti dia kena akil, dia kena ada sembahyang, jaga hadas, akbar, asrar. Maka kita kena tahu bila dalam berkaitan umum, iaitulah kita boleh tahu hak kefarduan kita. Nisbah dan tutur ilmu itu ialah kita boleh beza mana halal, mana haram, mana halal, mana haram. Kalau kita tak boleh nak beza, ada ke seorang tu tak boleh nak beza mana halal, haram? Ya. Ramai lagi dia pakai campur je, halal dia buat, haram dia buat. Pada tahu, itu dah lepas lagi lah. Kalau sebuah ibadat, hak kefarduan dia mesti tahu mana mana sah, mana batal. Buat gini batal sembahyang, buat gini batal puasa, buat gini sah, maka itu dah lepas dia. Yang menjadi masalah duduk dalam keadaan jahil, kerana dia ada syak, zon, waham, penyakit tiga tu. Sifat tu masih duduk tanya-tanya dirinya, iya tak ni, maka itu tak lepas lagi. Jadi kita tahulah berkaitan halal haram banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah Taala firman, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibat min rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Surah Al-A'raf. Di bawah tu pun, di bawah ayat 33. Ini saya baca ayat 32 surah Al-A'raf. 3 pun sama, ini menjelaskan berkaitan halal haram. Maka bila kita disebut Islam, kita mukmin, maka kita ada syariah, ada peraturan dia semua. Sebab itulah Islam disebut dalam kitab Thaqafah Islamiyah, iaitulah nizam lil ins, sistem bagi manusia. Cukup dah, cukup lekat dah. Manusia nak buat benda, ada peraturan dia. Berkaitan makan, ada peraturan dia. Ini kita bincang berkaitan halal haram. Dia ada satu tajuk, seorang syekh nama Syekh Al-Qudasi, sebab dia Yaman dulu, dia panggil orang Ta'iz. Dia buat satu kitab Ahkamu al-At'imah fi Dhurikul Quran Sunnah, mengikut Quran Sunnah, perbahasan berkaitan hukum makan. Maka di situlah diterangkan berkaitan halal, berkaitan haram. Panjang. Berkaitan binatang apa dia, berkaitan tumbuhan. Kerana kita duduk atas sebuah harian, kita tak lari daripada hak galian makdum dia. Hak galian sama ada seperti tanah, garam, itu ni sebuah halal. Hak keluar daripada bawah, daripada tanah, hasil. Sama ada yang keluar daripada nabat, tumbuhan, yang keluar daripada tumbuhan,
halal ke haram, kena perhati. Walaupun dalam berkaitan tumbuhan, nisbahnya tidak dinyatakan secara mutlak haram tu. Kalau nisbah binatang, jelas. Kalau nisbah tumbuhan, dia main kaedah dia. Sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang mudaratkan, maka haram. Adapun nisbah binatang, jelas. Dia sebut binatang khinzir, babi, arak, itu memabukkan. Innamal khamru wal mais wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan. Fajtanibu, Allah Ta'ala suruh kita jauh. Itu penyakit belaka. Digunakan perkataan inna. Dalam bahasa Arab, bila sebut inna, itu menunjukkan sungguh. Boleh je nak sebut inna al-khamr wal maisir, tetapi disebut inna. Itu penegasan. Jadi itu yang perlu kita perhati daripada tumbuhan tu, daripada jenis dia tu. Dan bila kita duduk dalam sebut Islam itu, ada peraturan ni halal haram. Kalaulah nisbah orang Yahudi ikut pendeta dia, bila padri dia kata halal, dia kata dia pun ikut. Mana dia ikut, dia rujuk, rajak dulu ketua dia. Kita tak kira. Itu nisbah kelebihan Islam. Al-haq min rabbik, kebenaran itu daripada Allah, daripada Tuhan kamu. Kalau ketua kita, tak kira lah alim sekalipun, dia buat silap berkaitan hukum, maka tidak sekali kita boleh ikut. Kerana kebenaran itu tidak letak hakiki mutlak pada manusia. Adapun dia sebuah agama lain, dia letak pada manusia. Bila contoh kita sebut Syiah, bila adanya nikah mut'ah, maka wali faqih dia kata boleh, tak ada masalah, dia pun boleh. Dia rujuk situ. Bukan itu saja, ini sebuah makanan halal haram, maka ikut bebas dia, ikut selera dia. Sesekali dia nak haram, tapi nisbah Islam yang kita yang kita anuti agama ni, disebut inna dina indallah Islam, maka dia mesti ada peraturan dia. Itu jelas berkaitan al-haram. Itu bahkan kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun banyak galakkan supaya kita cari benda halal. Dalam kitab Al-Kahfi Syarah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat, disebut inna Allah ta'ala tayyib la yuqablu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulun yutilu as-safar ash'atha al-arbah yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrubuhu haram wa malbisuhu haram وغزي بالحرام فأن يستجاب له. Artinya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sungguhnya Allah Taala maha baik, tayyib, dan hanya menerima yang baik. Sungguhnya Allah Taala memerintahkan orang beriman
melakukan perintah yang disampaikan kepada Nabi sebagaimana disampaikan kepada Nabi dulu, Nabi-Nabi. Kemudian beliau membaca firman Allah, wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjalah amalan soleh. Dan firman Allah Ta'ala, wahai orang beriman, makanlah daripada makanan yang baik yang telah Allah Ta'ala nubuahkan kepadamu. Kemudian beliau menceritakan seorang lelaki yang melakukan perjalanan lama, jauh. Tubuhnya dilekat di debu. Kusuk, dia menadah tangan, ya Rabb, wahai Tuhanku. Akan tetapi makanannya haram, minuman dia haram. Dan ia diberi makanan yang dengan yang haram, maka bagaimana dia nak makburkan doa dia? Maka dalam hadis ini jelas kepada kita galakkan supaya kita cari benda yang halal. Allah Ta'ala suka benda baik. Allah Ta'ala perintah kepada kita orang beriman. Begitu juga dalam ayat dia suruh kita makan makanan yang baik. Selepas makanan baik, wa amalus solihah, buat kerja, buat amal soleh. Itu maqasid kita, itu jalan kita. Maka kalau kita ambil di bawah, makanan itu wajib kita makan. Sebab apa? Kita nak sampai kepada maqasid itu. Al-wasail hukmul maqasid. Jalan-jalan nak sampai kepada tu, hukum dia ikut pada maqasid tadi. Maqasid kita nak ibadah, maka makanan jadi wajib ketika itu. Kalau tak ada makanan, kena tanam, maka tanam, pakat tanam tumbuhan masa tu wajib. Itu yang disebut wasail dia tu. Jadi kita makan tu tidak lain, kita nak buat ibadah. Orang berdoa, ya Allah, ni dak mustajab. Kalau ikut musafir, safar, doa mustajab. Masa musafir, kita musafir mana-mana, kita banyak doa. Ada bacaan-bacaan dia, perjalanan dia. Sebab perjalanan musafir. Tetapi macam mana? Ada dah musafir tapi tak boleh sebab kesan daripada makanan yang haram. Wa iyazbillah, itu nisbah. Sebab itulah halal disebut halal thayyibah. Ini banyak ni kalau orang bahas berkaitan ayat-ayat Quran disebut halal thayyibah. Halal lagi kena baik. Ada makanan yang halal tapi tak baik pada diri kita. Begitu juga dalam ayat Quran lain, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kena beriman dulu. Percaya, maka kena beramal. Tak cukup beriman, saya beriman tapi amal-amalan tak buat, tak boleh. Itu ni sebuah bahasan ni, dan banyak dalam ayat Allah berkaitan ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa amalus shalihat. Itu. Jadi kita boleh faham makan ini tujuan apa? Ialah kita nak ibadah kepada Allah. Jadi kalau mari perkara benda yang haram, maka sangat nganggur rezeki syarak tu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi umuri darihi amin. Kita tengok dalam perbahasan kitab ni pun yang haram mutlak, haram khinzir, itu jelas, tak ada perbahasan dah. Bahkan disebut kalau kita tahu sekitar orang jual arak, jangan kita dekati. Sebab apa? Takut main minta tolong kejap, minta tolong kejap, tolong angkat je, tak boleh. Berkaitan arak semua tak boleh sebab dia haram zati. Haram tu banyak ni. Dia haram yang mutlak, tak boleh, tak ada Allah bahas dah. Itu. Jadi kita faham
disebut Musannif rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab ni ada 3 lah. Bahagian pertama tu ada pun dikatakan haram kerana suatu sifat pada zatnya ialah seperti arak, daging babi dan lainnya. Dia akan terang balik. Dan bahawasanya semua benda yang dimakan terdapat di atas muka bumi, ia tidak keluar daripada 3 jenis, 3 bahagian tadi. Apa yang kita nak makan atas dunia ni, ia tidak keluar daripada 3 ni. Yang pertama, benda yang bersifat galian seperti garam, tanah sebagainya. Kedua, tersebut lepas berkaitan nabat, tumbuhan. Dalam berkaitan tumbuhan boleh makan benda. Yang ketiga adalah hayawanat, binatang. Ini tak lagi lah. Jadi disebut perbahasan benda yang berkaitan, benda yang menggalian. Ada pun benda galian itu dan daripada berbagai bahagian bumi yang keluar daripada bumi, maka hukumnya tidak haram. Hukumnya tidak haram. Hukum ni pemutus. Rukun lain rukun. Rukun ni dia macam juzuk daripada suatu benda tu. Syarat dia bukan juzuk. Dia mari ketika nak buat sesuatu tu. Contoh macam semayang. Nak buat semayang mesti kita tengok syarat dia. Itu mesti ada wudu. Tetapi ini hukum pemutus. Jangan salah. Hukum, ahkam, itu hukum. Ahkam syar'iyyah, pecahan dia. Ada yang hukum at-taklifi, ahkam taklifi. 5 hukum tu. Wajibnya, sunat, makruh, semua tu. Kena tengok. Kan 5 ni lari dalam hidup kita. Kalau pergi pada nikah, berkaitan perkahwinan, ada nikah wajib, ada nikah sunnah, ada makruh, ada haram, ada tidak lagi situ. Kalau makan pula ada wajib, ada makruh. Kalau ni sebuah amalan bacaan pula bismillah, ada bismillah ketika wajib, ketika haram, ketika sunnah, ketika makruh, ada belakang. Sebab hukum taklifiyah, kita sebut mukallaf, orang mukallaf. Bila kita mukallaf, kita tak lari pada hukum tu. Tak lari. Habis pun ketika meninggal dunia, habis lah. Jadi bebanan yang Allah Ta'ala buat pada kita ni ialah manfaat untuk diri kita. Kesan dia esok yang akhirah kita akan dapat. Dan kesan yang ditunjukkan oleh Allah SWT ada pada diri kita. Kesan kita yang kita baca seorang penyihir daripada Rusia, ada sebut dia paling payah nak menyihir orang Islam yang kuat ibadah, sebab dia macam ada satu sekatan yang kuat. Ada sebut ada sekatan yang kuat, maka itu amalan. Sembahyang tak campur lagi amalan-amalan lain. Itu jadi ada sekatan dia. Manfaatnya untuk diri kita. Allah Ta'ala nak bagi kita hidup di dunia ni, nak bagi tenang, maka Allah Ta'ala buat suatu amalan tu balik pada diri. La taziru ziratu wizra ukhra. Balik pada diri kita. Manfaat, kesan untuk diri kita. Itulah Allah Ta'ala perintahkan suatu ibadah kepada kita, nak suruh kita ubudiyah. Jadi itu nisbah. Itu dah haram. Hukum tidak haram sebab balik pada kaedah al-aslu syai' ibah. Sesuatu al-aslu, asal sesuatu itu ibah, harus. Jadi haram macam mana? Melampau jadi haram. Sekalipun benda tu benda yang halal, macam makan berlebihan.
Makan berlebihan boleh jadi haram. Sebab apa? Ia boleh merosakkan. Sebab dalam tubuh kita dah ada dah untuk nafas, untuk apa lagi, untuk air, untuk makanan. Tiba-tiba ambil makanan banyak, maka itu kesan dia. Dan juga ada perbahasan berkaitan seorang tu makan kan, dia tunjuk makan letak dalam banyak-banyak tu, awak tunjukkan dalam talian, dalam TV dan sebagainya. Nak kita nampak macam berlebihan, maka dia kena balik kaedah tu, dipanggil mukban apa dia, al-aslu fi asya', al-aslu fi asya' ibahah. Ini kaedah fiqh, al-aslu fi asya', jamak pada syai', al-aslu fi asya' ibahah. Asal pada satu perkara itu harus, tetapi bila jadi haram, mudarat, bazir, semua tu, jangan ingat benda halal tidak diubah jadi haram. Yang haram bila kita memudaratkan sehingga nak ibadat payah, sehingga membazir, jatuh pada haram. Jadi kena berhati, halal ke haram, halal ke haram. Itu berkaitan dengan makanan tu, kecuali jika ia mendatang mudarat bagi orang yang makannya. Itu disebut asal dalam tanah tak ada masalah makan. Kalau dah seorang tu dia makan tanah setiap hari sepinggan, tak ada masalah. Tetapi sudah tentu jadi mudarat. Kalau jadi mudarat, maka jadi haram. Atau kerana sebahagian terdapat bahan-bahan yang seperti racun, situ ada racun, tak boleh. Disebut roti, khubz ataupun gandum, barang-barang daripada tanah. Sekalipun bila memudaratkan orang yang makannya, tetap haram hukumnya. Tiba-tiba dia makan jadi mudarat, dia sakit, maka tak boleh dah tu. Sebab nak bimbang lari pada maqasid tadi. Tujuan asal kita dicipta di dunia ni ialah ya'budu. Zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bila peringatan, dengan peringatan itu bermanfaat bagi beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan manusia dan jin ya'budun, untuk mengenal dia pula. Maka ada kaitan dengan makanan di situ. Ayat seterusnya di bawah innallaha war-razzaq, Allah Ta'ala memberi rezeki. Maka ayat ni kaitan ubudiyah dengan makanan. Tetapi bila kita makan makanan haram, macam mana nak ubudiyah dengan Allah, esahkan Allah, tauhidkan Allah. Bila kita makan makanan yang memudaratkan, macam mana nak buat ibadah, macam mana nak ambil ayat wa'malus salihah, kulu minat thayyibat, makan makanan yang baik, wa'malus salihah, buat ibadat. Tak boleh, sebab semua itu ada kaitan. Sebab itulah Islam tekan kepada kita berkaitan halal haram, sangat. Dan dia kata, dia sebut begitu juga hukum tanah, hukum tanah, turab, Arab sebut turab. Jika ada orang yang biasa memakannya, tidak haram hukum makannya, hanya diharam kerana boleh memudaratkan. Kalau ada orang makan tanah setiap hari sepinggan kan, sarapan dia makan tanah je, tak ada salah makan. Tapi nisbah kebanyakan dipanggil ghalib, jadi mudarat, ataupun guna kaedah an-nadir kal ma'dud, perkara jarang-jarang berlaku seperti tak ada lah, kalau dia makan. Dan diturun kepada tumbuhan nabat,
Nabat ni tumbuhan. Segala tumbuhan dan segala tumbuhan tidak haram hukum makannya. Tak ada masalah nak makan pokok. Makan. Malaikat yang mempunyai musuh yang merosakkan akal fikiran kita. Ada tumbuhan yang merosakkan akal fikiran kita, ataupun yang boleh memusnahkan kehidupan atau mengganggukan kesihatan. Ada pun yang boleh merosakkan akal fikiran itu seperti benda ganjal, ganjal atau berdadak, sebut bahasa Arab sebut mukhaddarat, tu khamr, daripada anggur dibuat arak, dan segala benda yang boleh memabukkan. Tak kira apa yang memabukkan, haram hukumnya, sekalipun dia benda yang halal. Tiba-tiba makan dia ni jadi mabuk, rasa dia tak boleh dah, kena elak dah. Begitu juga balik pada kenyang, makan kenyang berlebihan, tak boleh. Dia jadi masalah pada diri kita. Dalam Quran jelas, wakulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah. Allah tak suruh kita makan, minum, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak suka pada orang musrifin, orang yang melampaui batas. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu an dia bahas berkaitan ayat tu. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi ayat ni Ibn Abbas radhiyallahu an tahu bahawa Allah Ta'ala menghalalkan perbuatan makan minum. Makan selagi mana tidak berlebihan. Selagi mana tidak berlebihan, dan wafakru, selagi mana tidak membanggakan. Ada orang yang makan-makan tu nak membanggakan diri, nak tunjuk orang. Ada dua tu. Iaitulah dia makan berlebihan, macam tu. Dia makan nak berlebihan sehingga melampau kenyang dah, dan dia nak membanggakan diri. Orang lain tak boleh makan gini, aku je. Tu. Walaupun makanan tu benda molek, tapi masuknya bangga, maka pergi pada sifat wujud dan sebagainya. Itu rasa benda baik, sikit mata boleh jadi haram. Hukumnya itu hukum. Dan banyaklah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malau Adam wi'a syarra min batnih bihasbi ibn Adam akalat yukna sulbuhu fa in kana la mahalla wa nuthru li ta'ami wa thuluthan li sharabi wa thuluthan li nafsi." Tiada ruang yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut di dalam perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suap untuk menekan tulang sulbinya, untuk gagah tulang. Namun jika dia tidak mendapat mengelaknya, maka hendaklah dia membahagikan sepertiga untuk dalam perut itu makanan, ta'ami, syarabi, minuman dia, dan satu lagi nafs, untuk nafas. Nafas, biar boleh nafas sikit. Itu. Dan banyak kalau kita tengok dalam perbahasan dalam kaitan al-amradun naw'ani, penyakit tu ada dua jenis. Penyakit al-amru madiyah, penyakit fizikal yang berpunca daripada ziyadatul madah, yang berpunca daripada lebihan bahan kandungan dalam tubuh sehingga memudaratkan tubuh tu. Sebab makanan ni kalau mu'ta'imah, para ulama bahas berkaitan penyakit ni boleh mari daripada makanan tak ada nak putar molek lagi, nak habis lagi, makan pula sekali. Itu al-amrad naw'ani, penyakit jelas.
Penyakit tu disebut al-amradu naw'ani, amrun madiyah, yang menyebabkan penyakit pada diri kita tu. Tidak dan nak hadam molek lagi. Ni bahasa Arab kita terjemah tu. Tengok dalam ni banyak tu. Berkaitan dengan makanan. Kalau dah nak tu lagi, tiba-tiba masuk dah benda lain. Maka membawa penyakit dia. Dia akan penyakit seperti berkaitan makanan dia. Dan sekiranya dia bersederhana ambil makanan, dia kunyah, jamuh sebagainya tu, maka cara mengambil, maka ia akan memberi manfaat pada tubuhnya. Maka ni disebut fa iza tawassat fi rada, yang ambil makanan pertengahan, ambil sederhana, wa tawnawalu minhu qadru hajat, ambil sekadar untuk hajat dia, wakana mu'tadilan fi kamiyatihi wa kayfiyatihi, kana intifa'ul badani bihi aktsar min intifa'il ghadha al-kathir. Kalau dia ambil betul-betul berkaitan makanan ni, maka dia akan manfaat untuk tubuh dia dan makan dalam jumlah yang sedikit itu. Itu nisbah. Itulah yang Quran la tubazir. Innal mubaziri kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir itu pokok syaitan. Tapi kita sebut pokok syaitan, ia akan marah. Tapi hakikatnya itu, kerana itulah membazir. Dan kita lebih ni disebut selagi tumbuhan begitulah. Ada pun yang merosakkan akal fikiran seperti ganja, arak, memabukkan, yang musnahkan kehidupan. Ialah sejenis racun dah ni. Dan yang mengganggu kesihatan ialah memakan obat bukan pada masa yang ditentukan. Obat tu kalau dia perlukan, tak perlu. Makan makanan yang bukan siap ni orang tak ada kaitan. Obat nisbah macam disebut dalam kitab Ayyuhal Aulad, itulah nisbah macam perisai kita. Ada serigala mari, apa faedah kita tengok saja, mesti kita guna senjata kita, itulah pedang yang ada di kita. Kalau kita demam, maka gunalah obat tu. Maka ni sebuah ibarat, ni sebuah ilmu. Kalau tak ada beramal, maka ibarat macam serigala mari, tak guna. Maka sebenarnya ilmu, ada ilmu itu mesti kita beramal. Maka makan obat pun kena tengok, apabila sesuatu yang diperlukan dengan nasihat doktor dan sebagainya. Dan pokok haraman yang disebut ini ialah disebabkan yang mendatangkan mudarat. Jadi tujuan yang utama ialah berkaitan tumbuhan ni ialah bila datang mudarat maka tak boleh. Kecuali ialah dah arak dan benda lain yang memabukkan, maka hukumnya tetap haram. Ia diminum sedikit atau banyak dan sebagainya, tetap hukumnya haram. Itu jelas berkaitan makanan. Dan kita carilah benda-benda yang halal, kerana benda-benda halal itu akan bermanfaat kepada kita, bukan hanya di dunia, dan kita akan mendapat kebahagiaan yaumul akhir sama insya-Allah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdi wa ni'amika mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha yawman marhuma wa tafraqna min ba'dihi tafraqan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.